sejahtera. So welcome back to my YouTube channel Cikgu Pakar Kira-Kira by Miss Nisa. Okay, so untuk video kali ni Miss akan share sedikit knowledge bagi syllabus Form 4, iaitu chapter yang keempat. Yang mana dia adalah salah satu perkara yang you perlu buat dalam kitaran perakaunan. So kalau kita ingat balik kitaran perakaunan yang pertama, kita kena buat apa? Kita kena kumpul segala bukti yang ada, iaitu kita panggil sebagai dokumen perniagaan. So you belajar masa chapter 3 lah, yang mana you belajar pasal invoice, nota debit, nota kredit, makluman debit, makluman kredit, keratan cek, bil tunai, receipt dan sebagainya lah. Okay, tapi untuk video kali ni Miss akan share dengan you all berkaitan dengan step yang kedua di dalam kitaran perakaunan. Kita panggil dia sebagai buku catatan pertama, yang mana apabila you dah kumpul segala bukti yang ada, iaitu dokumen perniagaan, you akan rekodkan semua dokumen-dokumen yang ada dekat tangan you. Tapi adakah you akan rekod sembarangan macam tu? Tak, you perlu asingkan dia mengikut dia punya kategori-kategori untuk dimasukkan dalam beberapa buku catatan pertama yang kita ada. Okay, so kalau kita tengok dekat screen I dekat depan ni, kita ada 3 jenis buku catatan pertama, iaitu kita ada journal here, and then kita ada buku tunai, and juga kita ada buku tunai runcit. So lepas ni kalau orang tanya you berapa banyak jenis buku catatan pertama, you akan cakap berapa? 3. Journal, buku tunai dan buku tunai runcit. So I bagi secara general sahaja, macam mana untuk you mengingat kan kategori-kategori apa yang perlu dimasukkan bagi BCP yang ada. Okay, so the first one, I pergi dulu kepada second one. The second one is buku tunai. Okay, you ingat macam ni je. Apa sahaja dokumen yang ada pada tangan you yang melibatkan duit masuk dan juga duit keluar, maka you akan record lah dia ke dalam buku tunai. Okay, so apa sahaja yang melibatkan duit masuk dan duit keluar, you akan recordkan dia ke dalam buku tunai. So antara dokumennya adalah contohnya keratan cek, receipt, bil tunai, and then kita ada apa lagi? Kita ada seperti slip bank. Okay, kita ada makluman debit, makluman kredit. So itu adalah antara dokumen-dokumen yang bila you nampak, you boleh masukkan dia ke dalam buku tunai. Okay, so kalau buku tunai, macam mana bentuk format dia? Okay, so inilah contoh format bagi buku tunai. Okay, yang mana dalam format buku tunai kita ada 2 belah, iaitu kita ada belah debit, yang belah sini kita panggil sebagai belah debit, yang dekat belah sini kita panggil sebagai belah kredit. Okay, so apa sahaja yang berada pada belah debit, kita akan rekodkan pada belah debit apa sahaja yang berkaitan dengan urus niaga yang melibatkan duit masuk. Contohnya, you terima duit daripada you punya ABT, maka you akan masuk dekat sini. You ada menjalankan urus niaga, jualan, you jual barang secara tunai, customer terus bagi you duit, you akan masukkan belah debit. Okay, so apa saja melibatkan duit masuk, you akan letak belah debit. Manakala apa saja yang melibatkan urus niaga, iaitu duit keluar, you akan letakkan dia pada belah kredit. Ini kita panggil sebagai duit keluar. Okay, dan segala pengeluaran ataupun kemasukan wang, you kena alert berkaitan dengan sama ada wang yang you terima itu adalah secara tunai. Maksudnya you dapat tunai secara orang bagi you dekat tangan, ataupun you terima ataupun keluar menggunakan duit dalam bank you. So kenapa tak saya cakap macam ni? Sebab dalam buku tunai you ada beberapa kolom yang mana apa saja melibatkan duit masuk dan duit masuk yang melibatkan tunai, you akan masukkan dekat tunai. Kalau duit masuk yang mana dia masuk terus ke dalam akaun bank, you akan masuk dekat dalam kolom bank. Okay, dan samalah dekat bahagian kredit pun dia adalah sebaliknya, yang mana kalau ada berkaitan dengan duit keluar, you pakai duit yang ada dekat tangan you, maka you akan rekodkan dekat bahagian kolom tunai. Tapi kalau you ada membayar sesuatu, menggunakan duit dalam akaun bank you, maka you akan rekodkan dia dekat bahagian kolom akaun bank. That's it. Itulah antara perkara yang you kena tahu untuk rekodkan dia ke dalam buku tunai. So lepas ni kalau you nampak saja apa saja urus niaga dalam dokumen yang melibatkan dia masuk dia keluar, you akan tolong masuk dalam buku tunai. Okay, ini adalah buku BCP yang kedua. Okay, BCP yang ketiga adalah buku tunai runcit, yang mana dia adalah berkaitan dengan duit keluar, apa saja yang melibatkan duit keluar, tapi bagi amount yang kecil-kecil. Selalunya bawah 100, dia bergantunglah kepada soalan. Okay, so bila melibatkan wang-wang kecil, contohnya melibatkan dokumen apa? Contohnya dokumen slip daftar tunai, kita ada dokumen seperti voucher tunai runcit. So untuk bagi amount yang kecil-kecil, terus ingat kat kepala, oh duit kecil, you keluarkan duit untuk perbelanjaan yang kecil, maka you akan masuk dalam buku tunai runcit. Okay, so macam mana dia punya format? So ini adalah antara format dia. Okay, so dekat sini kita ada kolom tarikh, butir,
Okey, lepas tu kita ada penerimaan. Penerimaan ni yang mana setiap syarikat dia dah letak satu bajet ataupun kita panggil sebagai peruntukan. Setiap bulan tunai runcit yang perlu diperuntukkan adalah 100.5 ataupun 200 ataupun 200.5 ataupun 300. So pada awal bulan dia akan make sure amount yang dibajet tu cukup. So yang baki BB ni maksudnya apa? Katakanlah daripada bulan lepas dia ada duit baki. Daripada tunai runcit adalah RM70. So bajet bagi setiap bulan 200 sahaja bagi perbelanjaan tunai runcit. Maka pada bulan itu dia hanya akan top up lagi 130. Kenapa? Sebab bulan lepas ada baki RM70. So dia hanya top up lagi 130 untuk cukupkan RM200 yang telah diperuntukkan bagi perbelanjaan tunai runcit. So you akan masuk dekat kolom penerimaan. Okay? Dan pembayaran semualah apa sahaja berkaitan dengan perbelanjaan melibatkan wang-wang kecil. Perbelanjaan kecil you akan masuk dekat sini. Okay. So lepas you dah masuk kat sini, you perlu spesifikkan perbelanjaan tunai runcit tu dia lebih spesifik kepada apa? Sebab nanti bila kita nak buka ledger, kita hanya akan record pada amount yang telah ditotalkan bagi belanja analisis yang ada. So contohnya macam kertas A4, macam beli pen, dawat pen. So you akan masuk dekat alat tulis. Belanja pejabat tengoklah upah baiki ke, upah mengemas ke, itu kita panggil sebagai belanja pejabat. Pos contohnya kalau beli stamp, beli sampul surat, bungkusan parcel, itu kita panggil pos. Okey. Kalau katakanlah ada selain pada ni tak tahu letak apa, maka you boleh letak dekat bahagian belanja lain-lain. Okay, tapi jangan risau, untuk belanja analisis memang dia akan diberitahu, dia akan maklumkan kepada you apa yang you perlu taruh dekat bahagian belanja analisis bagi buku tunai runcit. Okay, so ini adalah berkaitan dengan BTR, iaitu buku tunai runcit settle. Okay, so apa saja yang melibatkan duit keluar bagi jumlah yang kecil. So maka you akan masuklah di dalam buku tunai runcit. Okay, and the last one, actually the first one bagi PCP kita panggil sebagai journal. Okay, so journal ni macam mana you nak recognisekan dan macam mana you nak masukkan dalam journal ni? Untuk dokumen yang macam mana? Bagi apa saja urus niaga yang melibatkan kredit dan lain-lain. Lain-lain tu maksudnya apa? Apa saja yang tak boleh masuk, yang tak boleh masuk dalam buku tunai ataupun buku tunai runcit, maka you tompal dalam masuk journal. Tapi yang mana journal kita terbagikan kepada dua. Kita ada journal am dengan journal khas. Okay, so macam mana you nak bezakan dia? Okay, bila melibatkan pembelian, you beli, ataupun melibatkan penjualan, you jual secara hutang. Okay, make sure you kena tahu dulu the first one. You tolong tengok dulu perniagaan apa yang you tengah buat, apa yang you sedang jual. Sebab apa saja yang melibatkan you jual ataupun beli secara hutang yang ada kena-mengena dengan barang niaga you, maka you akan masuk dalam jurnal khas. Sebab tu you kena tahu barang apa yang you jual. Perabot ke? You jual kedai runcit ke? You kena tahu benda tu. So kalau dia melibatkan barang niaga, maka you masuk dalam jurnal khas. Tetapi sebaliknya, berkaitan dengan jurnal am, apa saja melibatkan jualan, belian yang mana dia adalah secara hutang, okey, yang mana selain daripada barang niaga. Contohnya apa? Contohnya you beli aircon. Sebab tengah panas. Okay, you beli aircon. Aircon tu bukan barang niaga dan you beli secara hutang. Kalau beli secara hutang, you tak boleh masuk dalam buku tunai. Maka you masuk dekat mana? You masuk journal. Tetapi aircon ni bukanlah salah satu daripada barang niaga. Maka you akan masuklah dia ke dalam journal. Okay, faham? Tetapi contoh yang kedua, kalau contohlah you ni adalah perniagaan yang menjual barang elektronik dan you membeli aircon, you membeli kipas, maka yang itu tak boleh nak dianggap sebagai aset bukan semasa dan you akan anggap dia sebagai barang niaga. So maka barulah you akan record dia ke dalam jurnal khas. Sebab tu apa-apa benda pun you kena tahu dulu apa perniagaan yang you sedang jalankan, apa aktiviti perniagaan you. Baru you boleh recognize nak masuk di antara jurnal am ataupun jurnal khas. Okay, alright. Okay, so antara jurnal khas yang kita ada yang you akan buka selalunya lah, okay, dalam soalan you adalah jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan juga jurnal pulangan jualan. Okay, alright. So I bagi sedikit gambaran macam mana format yang you perlu buka. Okay, kalau untuk jurnal, dia punya bentuk format dia adalah lebih kurang macam ni. Ini kita jurnal am, yang mana you ada bahagian kolom tarikh, butir, debit and credit. Sebab tu bila you buka jurnal am, you kena power dari segi catatan bergu.
Sebab you akan masukkan dalam general arm catatan bergu, sebab tu you kena tahu dari segi debit dan kredit, sebab tu you kena mahir dari segi konsep asas perakaunan. Faham? Yang belih tu kan memang is a basic punya account. So you kena tahu benda tu. Okay? Sebab dalam general arm, antara perkara yang you boleh record lah dalam general arm, contohnya you nak recordkan ini adalah tahun yang kelima. Tahun lepas kita ada baki asset dan liability. So baki asset dan liability perlu direkodkan dalam general arm. Itu yang pertama. Okay? Yang pertama, catatan pembukaan kita panggil. Yang kedua, kalau you adalah perniagaan yang first time buka, okay, so ada bawa masuk modal kan? So modal yang you bawa first time masuk ke dalam perniagaan, tak kisahlah melibatkan wang tunai ke, tak melibatkan wang tunai ke, you kena recordkan dia ke dalam general arm juga. Faham? So itu yang you kena masukkan. Okay. And then seterusnya, kalau you ada beli apa saja aset bekas masa secara hutang, ataupun you ada menjual apa saja aset bekas masa secara hutang, you kena record general arm. Sebab dia bukan melibatkan barang niaga macam I explain tadi. Okay. And then seterusnya, bila you ada bawa masuk apa-apa modal daripada barang peribadi ke dalam perniagaan yang bukan melibatkan wang tunai, you ambil kereta kenderaan you masuk dalam perniagaan, maka itu adalah modal. You akan masukkan dia ke dalam general arm. Tapi kalau contohlah you ada bawa masuk duit di pertengahan tempoh perakaunan, you ada bawa masuk duit ke dalam perniagaan, duit you sendiri, itu adalah modal. Tetapi sebab dia melibatkan wang masuk dalam perniagaan, so tak perlu record dalam general arm. You akan record dalam buku tunai. Boleh nampak tak difference dia? Kalau dia melibatkan wang tunai, masuk dekat dalam buku tunai. Kalau dia bawa masuk bukan melibatkan wang tunai, you akan masuk ke dalam general arm. Okay, same goes with ambilan lah. Kalau ambilan tu melibatkan bukan wang tunai, contoh dia ambil barang runcit, dia ambil komputer pejabat guna untuk peribadi, so itu you kena masukkan ke dalam general arm. Tapi kalau dia ambil berkaitan dengan duit, so melibatkan duit keluar dah. So bila melibatkan duit keluar, maka you kena record dalam buku tunai. Okay, so ni antara perkara lah yang you akan masukkan dia ke dalam general arm. Okay, and then seterusnya bagi general khas. Okay, untuk general khas, okay, antara perkara yang you perlu tahu adalah kalau melibatkan general belian, you nampak je dokumen invoice asal, you nampak sahaja nota debit asal, maka you akan masuk ke dalam general belian. Tapi dengan syarat make sure kena check dekat bahagian butir, dekat bahagian item tu dia beli apa. Kalau dia beli barang niaga, baru you boleh masuk dekat dalam general belian. Tapi kalau dia bukan beli barang niaga, jangan masuk dalam general belian. You kena masuk dalam general arm. Okay, and then seterusnya untuk general jualan, bila you nampak perkataan invoice salinan, nota debit salinan, you kena masukkan ke dalam general jualan. Sebab dia melibatkan you jual secara hutang bagi barang niaga. Okay. And then kalau untuk general pulangan belian, bila you nampak perkataan ataupun dokumen nota kredit, sebab dia belian, bila belian you mesti melibatkan dokumen yang asal. Okay. So jadinya you akan masukkan dia ke dalam general pulangan belian bila you nampak nota kredit asal. Dan last sekali, okay, minta maaf, ini adalah jurnal pulangan jualan. Okay, so untuk jurnal pulangan jualan pula, bila you nampak je dokumen nota kredit salinan, you akan masukkan ke dalam jurnal pulangan jualan. Sebab dia melibatkan kita, customer memulangkan barang kepada kita. So dia adalah jurnal pulangan jualan. Sebab salinan berkaitan dengan jualan. So lepas ni you ingat apa? Bila nampak jurnal kredit, terus fikir pulangan. Macam nak bezakan dia jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, you just tengok dia punya dokumen ni asal ataupun salinan. Okay. So untuk you nak mantapkan bagi jurnal khas, make sure you kena faham dulu setiap dokumen yang ada. Invoice tu apa, bil tunai tu apa, baru mudah untuk you nak recordkan segala dokumen ke dalam buku catatan pertama. Okay, so hopefully information I yang secara general ni bagi buku catatan pertama akan membantu you lagi untuk membuat latihan bagi buku catatan pertama. Okay, so itu saja untuk video I kali ni. Hopefully you tolong study lebih banyak lagi berkaitan dengan BCP dan buat lebih banyak latihan, okay, untuk memantapkan lagi pemahaman you bagi topik yang keempat form 4. Okay, so thank you so much. Jangan lupa for those siapa yang belum subscribe, please subscribe my YouTube channel Cikgu Pakar Kira-Kira by Miss Nisa, and then like, share and comment. Alright, so see you guys on next video bagi subjek Accounts, Math and Maths, Ekonomi dan Perniagaan. Kita jumpa lagi on next video. Assalamualaikum and bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.